Dan sebenarnya saya pasti tentu anda di rumah pernah dengar tentang Einstein, Shakespeare dan Isaac Newton yang begitu pintar sehingga nama mereka disebut-sebut sehingga kini walaupun mereka telah lama meninggal dunia. Jadi kenapakah ini? Adakah kerana otak mereka yang bergerilya atau mereka ini dikategorikan sebagai mereka yang pintar cerdas? Ataupun yang berpotensi tinggi. Tapi itu di luar negara. Tapi di dalam negara juga saya percaya ramai yang mengenali adik Adi Putra yang akan masuk tahap 2 tahun ini, di mana dia seorang yang kanak-kanak yang pintar matematik dan dapat menyelesaikan masalah matematik sehingga ke angka triliun dan setaraf dengan seorang pakar dalam bidang tersebut. Tapi baru-baru ini bapanya ada menyuarakan kegusarannya di mana beliau kini berada dalam keadaan dilema apabila kanak-kanak itu mengadu bosan kerana terpaksa mengikuti kurikulum biasa di sekolah. Jadi itu antara dilema yang perlu dihadapi oleh kanak-kanak yang punya potensi sebegini. Dan bersama kami di studio adalah Fatimah Harun, iaitu bekas Presiden dan juga Bendahari Persatuan Kanak-Kanak Bergeliga Malaysia, dan juga Puan Zuhaira Ali, iaitu Pengarah Eksekutif Taman Pendidikan Raihan. Jadi apa khabar? Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Baik, jadi kita bercerita tentang kanak-kanak pintar, cerdas ataupun gifted children ataupun kanak-kanak berpotensi tinggi. Semua sama. Jadi macam mana, yang penting sekali bagaimana kita nak mengenal pasti sama ada anak-anak kita itu memang mempunyai potensi yang tinggi. Kami ni ada berbagai ciri yang lazim ditunjukkan oleh kanak-kanak yang dikatakan geliga atau potensi tinggi ni. Dan saya di sini ada risalah yang kami from National Association for Gifted Children atau Persatuan Kebangsaan Kanak-kanak yang Bergeliga telah sediakan ada 18 ciri. Banyak sekali. 18 ciri, 18 ciri. Banyak sekali. Dan misalnya mempunyai daya pemerhatian yang agak tajam ya. Mempunyai selalu bersoal, bertanya, dan soalannya selalu yang wajar dan bersikap sungguh, betul-betul nakkan jawapan. Cepat tangkap apa yang dia belajar. Dan mempunyai ingatan yang baik. Selalunya mereka mempunyai pembedaran kata vocabulary yang luas, dan setengah daripada mereka menunjukkan bakat luar biasa, mungkin dalam bidang muzik, dalam bidang mata pelajaran tertentu, dalam bidang creativity, dan mereka juga mempunyai kebolehan istimewa untuk menyusun sesuatu dalam turutan yang baik. Nak sebutkan semua ni. Dan sebenarnya itu antara diri ataupun ciri-ciri yang ada pada, macam yang Puan sebutkan tadi, ada yang gifted dalam certain areas, mungkin dalam mempunyai kebolehan dalam muzik dan sebagainya. Dan sebenarnya kita ada seorang pemanggil di talian, seorang ibu iaitu Puan Azida Rosli, yang mempunyai seorang anak yang mempunyai bakat dan kebolehan dalam bidang muzik. Dalam bidang muzik. Hello. Ya. Apa khabar Puan Azida? Khabar baik. Jadi kita nak kongsi sedikitlah pengalaman Puan Azida yang mempunyai seorang anak, Muhammad Daniel Razak, berusia 8 tahun yang dikatakan gifted dalam bidang muzik ni ya. Ya. Jadi bagaimana Puan Azida mengenal pasti bakat tu sejak usia berapa tu sebenarnya? Dia sejak usia 3 tahun saya mula husband saya yang cakap. Dia tu berkebolehan bermain alat muzik percussion. Percussion lagi tu. Percussion. Mula saya tak percaya. Lepas tu husband saya ada performance dekat Langkawi. Masa tu dia umur 3 tahun. Saya tengok sendiri, saya pun macam tak percayalah anak saya 3 tahun boleh main dengan baik. Dapatkan tone kepada percussion untuk budak 3 tahun tu agak susah, tapi dia boleh buat. Lepas tu umur dia 4 tahun dia start main drum. Dia start main drum umur 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Jadi ada 2 alat muzik yang dia boleh main sekarang. Percussion dan juga drum lah. Dan selepas tu bila dah mengenal pasti potensi anak kakak ni kan, jadi apa yang akak lakukan dan suami juga lakukan selepas tu? Kita encourage dia, kita support. Dia suka drum dengan percussion, jadi kita beli drum dengan percussion. Tapi kita tak pernah hantar ke kelas. Dia by ear. Sebab dia dengar muzik, lepas tu dia pergi ke drum atau percussion dia start main dengan apa yang dia dengar tadi.
Oh, just dengan muzik saja ya, tak payah nak pergi belajar ke kelas. Jadi terus dia boleh tahu main macam mana. Okey. Satu kebolehan yang luar biasa. Tapi nak tahu juga kan dari segi prestasi dari segi akademiknya bagaimana? Adakah dia juga cemerlang dalam bidang akademik? Dia certain subjek dia suka. Seperti sains dan matematik dan juga seni lukis. Yang lain-lain tu agak berapa konsentrate lah, tapi itu bidang yang dia suka. Sebab dah berapa tahun saya tengok dia kan, bila subjek ni dia okey, subjek yang lain dia macam lemah. Oh, dia macam ada setengah-setengah subjek yang dia suka, dia okey. Okey, bagaimana dengan pergaulan dengan rakan-rakan sebaya? Ada tak masalah bergaul dengan rakan-rakan sebaya? Yalah, kadang-kadang bila kanak-kanak bergeliga ni kan, kanak-kanak lain tengok mungkin dia rasa mereka, pemikiran mereka ni lebih matang, jauh lebih matang daripada saya, jadi saya tak nak berkawan dengan dia. Ada ke masalah tu? Tak ada. So far saya tengok dia boleh bergaul dengan tak kira umur. Sama ada umur sebaya dia ataupun orang-orang dewasa pun dia boleh bergaul dengan senang. Semua peringkat pun boleh ya? Jadi setakat ini dia tak pernah mengadu rasa bosan ke terpaksa mengikuti sistem pelajaran yang ada di sekolah sekarang? Cuma masa dia darjah 1, dia masuk sekolah kerajaan. Sebab masa kindergarten dia masuk, dia dah advance masa kindergarten tu. Bila dia masuk ke darjah 1, ialah sekolah kerajaan, dia kena balik ke awal, ke peringkat awal. Dan dia rasa bosan lah. Jadi kita terpaksa tukarkan dia sekolah supaya dia tak rasa bosan. Okey, terima kasih Puan Azida. Kita ucapkan syabas kepada Puan Azida dan semoga terus lagi membimbing anak Puan ya ke tahap yang maksimal. Terima kasih. Baik, jadi kita ingin berkongsi juga ilmu dengan para tetamu kita pada hari ini. Jadi mungkin kepada Puan Zuhaira yang merupakan pengarah eksekutif pada Taman Pendidikan Rahan. Jadi mungkin mempunyai spesifik areas yang ingin dikongsikan bersama dari segi teknik pembelajaran ke untuk mengajar anak-anak yang berpotensi tinggi ni bagaimana? Saya berpendapat bahawa setiap anak itu berpotensi tinggi dan terpulang pada ibu bapa untuk mengenal pasti apa minat anaknya dan memupuk secara habis-habisan. Umpamanya Puan Azidah tadi, dia dapat kenal pasti bahawa anaknya berminat dalam bidang percussion dan muzik. Jadi galakkan daripada ibu bapa amatlah penting. Tetapi ada juga ibu bapa yang tidak sedar anak mereka tu ada potensi tinggi. Jadi dari segi itu yang dapat kenal pastinya ialah cikgu ataupun ahli keluarga yang lain ataupun pakar psikologi. Pernah terjadi di tadika kami, ada seorang anak yang bermasalah dari segi emosi dan sebagainya, dan dibawa ke berjumpa dengan pakar psikologi, dan kami ibu bapa dapati bahawa anak itu sebenarnya terlalu potensi tinggi, terlalu cerdik. Jadi itu dia underperform masalahnya. Jadi selain daripada mata kasar kita, ada juga test atau ujian. Tetapi kita pun tak boleh mengharapkan test ujian sangat. Kita kena tengok, kena pastikan. Jadi ibu bapa juga seharusnya bekerjasama erat dengan tenaga pengajar, mungkin kena pasti sama ada anak mereka ini berpotensi tinggi. Jangan bila ada masalah dia ingat anak dia tak perform. Dan ini mungkin is the other way around. Betul, dan ini sudah tentu memberikan kesan kepada anak-anak. Dan bercakap mengenai kesan, kita akan berbincang dengan lebih lanjut tentang impak yang akan dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdas ini jika tidak potensi tidak dikenal pasti sejak awal lagi. Dikembangkan ke tahap yang maksimal. Baik, kita berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Sembilu Kasih, jam 9 malam setiap Jumaat di TV9. Dibawa khas untuk anda oleh shampoo Rejoice Fruity Anti-Dandruff.
Kita sedang membincangkan tentang kanak-kanak pintar, cerdas ataupun kanak-kanak yang berpotensi tinggi. Baiklah, kalau tadi kita berbincang tentang kanak-kanak yang dikenali potensinya sejak awal, tapi bagaimana pula dengan kanak-kanak yang dikenali potensinya yang agak lambat? Seperti contoh yang boleh saya berikan, Albert Einstein sendiri pun mula bertutur ketika berusia 4 tahun dan kemudian 7 tahun baru pandai membaca kan. Jadi bagaimana kalau kanak-kanak sebegini? So, saya rasa mungkin dia ada lambat dalam satu aspek perkembangan, tapi dia dia ada potensi untuk menunjukkan intelek dia dalam bidang creativity dia. So kita tidak rasa putus hati. Jangan rasa putus hati bila kanak-kanak tu kita lemah. Kebanyakan actually kanak-kanak yang pintar cerdas ni tidak underachieving. Ya, dia mereka takut nak tunjukkan kebolehan mereka sebenarnya kerana mungkin mereka rasa nanti kawan-kawan akan mengasihkan mereka, memulaukan mereka dan sebagainya. Mereka tak sama dengan orang lain, tapi sebenarnya kebolehan mereka tu lebih daripada atau dia dapat menjadi seorang guru yang selalu marah, habis tak mau mengambil kira bila dia berjawab, tak mau jawab, atau selalu kena marah bila dia berjawab, dia bertanya. So dia jadi bosan, jadi dia nak adakan kawan, jadi dia tak tunjukkan kebolehan dia. Tapi bagi saya apa yang lebih penting lagi ialah pada ibu bapa untuk mengetahui yang setiap anak mereka tu punya potensi, anak yang gifted, dan ini sebenarnya boleh dikembangkan, didevelopkan ya. Mungkin macam yang Puan cakap tadi, dia boleh peranan kita yang boleh kita mainkan sebelum daripada pemilihan pasangan lagi. Saya nak menekankan proses kehamilan dan sebagainya kan. Saya nak menekankan anak yang autistik, anak yang ada Down syndrome boleh menunjuk potensinya dalam bidang lain. Mungkin dalam bidang aspek satu aspek dia kurang mahir, tapi mungkin dalam bidang melukis, muzik. Jadi bagaimana untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak Sound Down syndrome ini untuk mengenal pasti juga untuk menggalakkan anak ini untuk mengembangkan lagi potensi mereka? Jadi bagaimana? Seperti anak yang biasa, berilah peluang, pelbagai peluang. Galakkan dia ke museum, galakkan dia dengar muzik, galak dia baca Quran, galak dia berlari, pergi kelas macam tengok minatnya. Pembelajaran informal tu yang penting bersama dengan ibu bapa ya. Perlu saya tambah di kerajaan juga menggalakkan perkembangan kanak-kanak pintar. Iaitu di darjah 1 kita saya rasa kita dah ada kelas lompat yang daripada tahap mereka dikenal pasti pada tahap 3 dan kemudian melompat ke tahap 5. Itu sudah diberhentikan. Itu sudah diberhentikan. Sebab tahun lalu anak murid di Tadika Raihan pada umur 5 tahun mendapat kebenaran bertulis dari Jabatan Kemasukan Sekolah Rendah Selangor untuk memasuki darjah 1. Tetapi kita boleh membuat permohonan, lepas tu anak itu ditemuduga, lepas tu mesti ada surat daripada Tadika atau badan-badan atau ibu bapa atau bukti yang anak itu sesuai secara intelek dan secara emosi untuk masuki darjah 1. Maknanya kerajaan kita memang peka. Jadi tak payah lagi nak go through Tadika tahap memang ada. Tetapi kebanyakannya secara case by case. Tapi kalau masuk dah peringkat sekolah rendah sekalipun dengan sistem pembelajaran yang ada sekarang, kalau kita tengok macam kes Adiputra tu kan, dia mengadu rasa bosan dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya belum ada lagi satu sistem persekolahan kurikulum yang memang betul-betul kita ataupun menyediakan untuk kanak-kanak yang mempunyai potensi tinggi ini, menyebabkan mereka wujudnya rasa bosan dan sebagainya kan. Sebab itu saya menyeru kepada ibu bapa di rumah yang ada anak yang pintar menulis atau menghantarkan pendapat kepada Kementerian Pelajaran, sebab sekarang mengikut surat khabar Kementerian Pelajaran mengalu-alukan feedback, maklum balas daripada ibu bapa, daripada guru-guru berkenaan dengan blueprint education yang akan dilancarkan pada 16 hari bulan Januari.
Dan dia ada laman web di mana kita boleh meluahkan kita punya pendapat. Macam mana kita nak rancang jadual pendidikan masa depan untuk anak kita. Anak kita berbeza cara belajar. Bukan semua yang boleh berjaya dalam sistem yang kita sedia ada. Tapi tidak semestinya mereka itu bukan cerdik. Jadi memang ada sesuatu yang telah pun disediakan oleh kerajaan untuk kanak-kanak yang mempunyai potensi tinggi sebegini ya sebenarnya. Dan selain itu betul seperti yang dikatakan tadi, peranan ibu bapa memang memainkan peranan yang penting kan? Terlalu penting. Dan ada tak sampai ke tahap mengikut pengalaman lah, sampai ke tahap ibu bapa tidak rasa bahawa kelas yang diadakan di sekolah tidak sesuai untuk anak, jadi mereka mengadakan home tuition ataupun belajar di rumah secara sendiri, ada tak? Saya rasa Puan Fatimah boleh kena pengalaman ahli dalam yang mengajar anak mereka sendiri ataupun mengupah kerana mereka tidak berpuas hati dengan kurikulum di sekolah, takut susah. Homeschooling memang ada di Persatuan Kanak-kanak Kebangsaan ni, NAGCM ni, ada ibu bapa dan menjadi ahli pada persatuan ini yang buat homeschooling. Ya, kerana mereka mendapati mungkin apa yang disediakan tak dalam tidak bersesuaian kan? Bersesuaian dengan anak. So tapi mereka kena ambil kira macam dengan ibu yang saya kenal ni, dia mengambilkan masa yang banyak untuk menyediakan kurikulum, ya. Tapi ada persatuan juga luar negeri yang ada homeschooling yang mereka boleh dapat advice, maklumat, nasihat dan mengikut program tertentu. So perlu dapat kelulusan ke daripada pihak kementerian dan sebagainya ataupun saya sebenarnya peraturannya setiap anak wajib ke sekolah. Tapi kami berpendapat bahawa masa NAGC ada forum dengan Kementerian Pelajaran, mereka melihat keadaannya case by case. Jadi bagi mereka yang mungkin tak berkemampuan untuk mengadakan homeschooling dan sebagainya, mungkin boleh juga menyertai persatuan kebangsaan kanak-kanak Geliga Malaysia. Mungkin boleh ceritakan sedikit siapa bekas presiden. Kita sudah ditubuhkan 1986, dah lama yang melibatkan para ibu bapa dan juga golongan pendidik yang prihatin terhadap kanak-kanak berpotensi tinggi ini. Dan kami telah mengadakan risalah-risalah seperti ini bekerjasama dengan dengan NESLAC. Ada 4 dalam risalah berkaitan dengan kanak-kanak bersama, contohnya mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berpotensi tinggi, cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak berpotensi tinggi. Ada macam-macam. Apa lagi antara aktiviti yang kami telah adakan persidangan antarabangsa yang tahun 2003, nurturing dan reaching and nurturing children with high potential in Malaysia, di mana kita jemput ahli pakar dalam bidang gifted children untuk datang dan memberi participate dalam conference ini. Dan ada baru-baru ini ada forum bulan Julai ada forum dengan Kementerian Pelajaran. Jadi saya pasti banyak sekali aktiviti yang bermanfaat mungkin boleh diberikan kepada ibu bapa. Jadi kepada mereka yang berminat, bolehlah melawati laman web yang disediakan diberikan kepada kami di www.nagcm.org. Itu dia. Jadi kepada mereka yang mungkin nak bertanyakan soalan lebih lanjut tentang sama ada anak mereka gifted children ke dan sebagainya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada kedua tetamu kita pada hari ini kerana sudi bersama kami pada hari ini dan memberikan banyak tips dan juga nasihat kepada ibu bapa di luar. Terima kasih banyak. Sebenarnya seperti yang kita katakan tadi, memang penting untuk kita mengenal pasti potensi anak-anak kerana adalah satu kerugian bagi negara kita jika potensi anak-anak ini tidak dapat dikembangkan sehingga ke tahap optimum. Betul, Azan. Baik, jadi kita berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini.